Assalamualaikum dan salam sejahtera. Bersama saya dalam program e-Belajar Bahasa Melayu tahun 4 Anjuran Jabatan Pendidikan Negeri Melaka dan Majlis Guru Cemerlang Melaka. Murid-murid, sebelum kita mulakan, saya perkenalkan diri saya. Nama saya Cikgu Suziana binti Abu Kasim, mengajar di Sekolah Kebangsaan Kemuning Alur Gajah, Melaka. Pada hari ini, saya akan mengajar Bahasa Melayu tahun 4, tema 6, Sains, Teknologi dan Inovasi. Unit 18, Inovasi untuk kita. Tajuk, pesanan sampai di rumah. Kemahiran yang akan diuji ialah kemahiran menulis. Standard pembelajaran yang kita pilih ialah Standard 3.2.1, membina dan menulis ayat serta perenggan daripada bahan multimedia. Manakala objektif pembelajaran ialah pada akhir pelajaran, murid dapat membina dan menulis ayat serta perenggan daripada bahan multimedia. Murid-murid, sebelum saya mulakan, mari kita saksikan video yang dipaparkan. Nak ini juga. Dah beli? Senang kan? Tak payah keluar. Just stay at home. Betul-betul duduk di rumah. Guna perkhidmatan penghantaran yang berdaftar. Ingat. Abang, letak je makanan tu dalam bakul. Amalkan penjarakan sosial 1 meter. Abang, pakai. Nanti, lihat dulu makanan tu. Lihat. Menarik macam biasa. Hidup. Sedapnya bau. Rasa. Sedapnya rasa. Nyam-nyam. Semua elok tak tercemar. Boleh makan. Kita teguh, kita menang. Murid-murid, pernahkah murid-murid melihat logo-logo yang saya pamerkan ini? Ya, logo-logo ini merupakan sebahagian daripada perkhidmatan menghantar barang, menghantar makanan dan sebagainya. Murid-murid juga mesti pernah melihat ibu bapa murid-murid menggunakan perkhidmatan ini. Kelebihan menggunakan perkhidmatan pesanan dihantar ke rumah ini ialah mudah, menjimatkan masa dan tidak perlu bersesak membeli barang. Sekarang, mari kita lihat tajuk pesanan sampai di rumah. Keluarga Zara menggunakan perkhidmatan yang sangat mudah ini. Mari murid-murid. Murid-murid, mari kita perhatikan bersama-sama arahan yang saya berikan ini. Murid-murid perlu merujuk atau membuka buku teks muka surat 123. Okey, kita lihat sama-sama buku teks tajuk pesanan sampai di rumah. Okey, berdasarkan buku teks, mari kita sama-sama membina dan menulis ayat serta perenggan berdasarkan gambar. Sekarang, cikgu akan terangkan teknik membina ayat menggunakan teknik skop. Okey, apa itu teknik skop? Okey. S mewakili siapa, K kata kerja, O
objek, dan P ialah perluasan ayat. Okey, saya akan terangkan setiap satu ni dengan jelas. Murid-murid, sekarang kita lihat gambar yang pertama. Gambar ini telah diberikan contoh ayat dan contoh perenggan. Okay, mari kita lihat sama-sama contoh ayat yang diberikan. Okay, kita lihat ayat yang pertama. Zara menggunakan telefon pintar. Okey, kita bincang sama-sama di sini. Okey, gunakan teknik skop. Okey, siapa? Zara. Siapa? Zara. Zara buat apa? Menggunakan kata kerja, menggunakan objek telefon pintar. Okey, itu ayat yang pertama. Okey, yang kedua. Zara memesan nasi goreng dan minuman. Okey, siapa? Zara buat apa? Memesan objek nasi goreng dan minuman. Okey, dia tak masukkan perluasan ayat. Tak apa, kita lihat ayat yang ketiga. Zara buat apa? Menggunakan media sosial. Zara menggunakan media sosial. Okay, gambar yang keempat. Siapa? Zara. Buat apa? Menerima makanan, objek yang dipesan di hadapan rumahnya. Okay, yang dipesan di hadapan rumahnya, perluasan ayat. Sekarang kita lihat contoh perenggan yang telah diberikan. Zara menggunakan telefon pintar. Dia memesan nasi goreng dan minuman kegemarannya menggunakan media sosial. Tidak lama kemudian, Zara menerima makanan yang dipesan di hadapan rumahnya. Baiklah murid-murid, ayat yang telah dibina dijadikan satu perenggan yang baik. Okay. Mari kita lihat gambar yang kedua. Mari kita perhatikan gambar yang kedua. Okay, ada dua gambar ataupun dua situasi dalam satu gambar. Okey, murid-murid, kita lihat siapa yang ada dalam gambar tersebut. Okay, kita nampak Ibu Zara. Siapa yang ada lagi? Okay, ada petugas syarikat. Okay, petugas syarikat. Okay, kata kerja. Okay, apa kata kerja yang ada yang kita nampak dalam gambar? Okay. Yang pertama, melihat iklan promosi barangan. Siapa? Ibu Zara. Dia buat apa? Melihat iklan promosi barangan. Okay, selain itu, ada tak kata kerja yang lain? Okay. Ya, menelpon syarikat tersebut. Ibu Zara, dia lihat iklan promosi barangan. Kemudian dia menelpon syarikat tersebut. Objek. Objek yang terdapat dalam gambar yang digunakan ialah telefon. Okay. Telefon. Kemudian perluasan ayat. Apa yang boleh kita lihat? Apa yang boleh kita nampak? Perluasan ayat, memesan barang. Siapa yang memesan barang? Ibu Zara. Okay. Dia dah lihat iklan promosi barangan tadi. Kemudian dia telefon syarikat tersebut lalu memesan
barang. Okey, baik itu perluasan ayat yang kita nampak ialah siapa tadi? Petugas syarikat menghantar barang di hadapan rumah. Faham murid-murid? Kita nampak dalam gambar ni siapa, kata kerja ataupun aktiviti yang sangat jelas. Yang sangat jelas. Sekarang kita lihat ayat yang boleh kita bina daripada maklumat-maklumat yang telah kita dapati daripada gambar ini. Kita lihat ayat yang pertama. Ibu Zara melihat iklan promosi barangan di televisyen. Yang kedua, Ibu Zara menelefon syarikat tersebut untuk memesan barang. Seterusnya, petugas syarikat menghantar barang yang dipesan oleh Ibu Zara. Dan ayat seterusnya, Ibu Zara menerima barang yang dipesan di hadapan rumahnya. Kita dah bina ayat yang lengkap berpandukan teknik skop yang kita gunakan sebentar tadi. Bagus murid-murid. Murid-murid, daripada ayat yang kita bina sebentar tadi, kita sama-sama bina perenggan. Kita lihat ya, perenggan. Pada suatu hari, Ibu Zara melihat iklan promosi barangan di televisyen. Ibu Zara menelefon syarikat tersebut untuk memesan barang. Pada keesokan harinya, petugas syarikat menghantar barang yang dipesan oleh Ibu Zara. Ibu Zara menerima barang yang dipesan di hadapan rumahnya. Ya, baik murid-murid. Perenggan yang kita bina adalah perenggan yang lengkap dan menarik. Murid-murid, sekarang kita perhatikan gambar yang ketiga. Lihat gambar dengan jelas. Apa yang kita boleh bina ayat berdasarkan gambar. Pertama, siapa? Siapa yang ada dalam gambar? Murid-murid, siapa? Ayah Zara. Ayah Zara kata kerja. Ayah Zara buat apa? Ayah Zara sedang memesan. Memesan apa? Objek. Memesan alat ganti. Ya, betul. Memesan alat ganti. Perluasan ayat secara dalam talian. Secara dalam talian. Apa lagi yang Ayah Zara buat? Ayah Zara sedang melayari apa? Melayari internet. Perluasan ayat untuk mencari pengedar barangan ganti kereta. Seterusnya, Ayah Zara menerima. Ya, Ayah Zara menerima barangan yang telah dipesan tadi. Menerima apa? Menerima barangan. Bagus.
yang dipesan di rumahnya, iaitu perluasan ayat. Okay. Ayah Zara menerima barangan yang dipesan di rumahnya. Okay, bagus murid-murid. Sekarang, mari kita sama-sama membina ayat daripada maklumat yang telah kita perolehi tadi. Okay, ayat yang pertama. Okay, ayat yang pertama. Okay, Ayah Zara hendak memesan alat ganti kereta. Okay, Ayah Zara hendak memesan alat ganti kereta. Okay, ayat yang seterusnya. Ayah Zara melayari internet untuk mencari pengedar barangan alat ganti kereta. Seterusnya, kita lihat Ayah Zara memesan barangan alat ganti kereta secara dalam talian. Secara dalam talian. Dan Ayah Zara menerima barangan yang dipesan di rumah. Okay, baik murid-murid. Ayat yang kita bina adalah ayat yang lengkap menggunakan teknik skop. Sekarang kita lihat bagaimana kita boleh membina perenggan daripada ayat-ayat ini. Murid-murid, mari kita sama-sama membina perenggan berdasarkan ayat-ayat yang telah kita bina sebentar tadi. Baiklah murid-murid, saya akan bacakan perenggan ini. Ayah Zara hendak memesan alat ganti kereta. Beliau melayari internet untuk mencari pengedar barangan alat ganti kereta. Beliau memesan barangan alat ganti kereta secara dalam talian. Beliau menerima barangan yang dipesan di rumahnya. Baiklah murid-murid, kita telah bina sebuah lagi perenggan berdasarkan teknik skop membina ayat. Okay, perenggan yang dihasilkan adalah perenggan yang lengkap. Tahniah murid-murid. Sekarang, murid-murid diminta untuk membuat latihan uji kendiri bagi memantapkan lagi pemahaman murid-murid dalam membina ayat dan menghasilkan perenggan. Cikgu akan memberi masa untuk murid-murid berfikir bagi melengkapkan jadual skop di sebelah. Baiklah murid-murid, kita pergi ke latihan yang seterusnya. Seterusnya, latihan uji kendiri yang kedua. Murid-murid masih perlu menggunakan kotak skop untuk membina ayat dan menghasilkan perenggan. Buat ya murid-murid.
Baiklah murid-murid, sekian dahulu latihan membina ayat dan menulis perenggan untuk hari ini. Cikgu harap murid-murid dapat mempraktikkan cara membina ayat dan menulis perenggan mengikut yang telah kita pelajari. Terima kasih cikgu ucapkan kepada murid-murid yang telah cuba untuk membina ayat dan menulis perenggan dalam latihan uji kendiri yang cikgu berikan sebentar tadi. Untuk dapatkan latihan lagi dan lebih memantapkan lagi penulisan murid-murid boleh cari soalan di link yang cikgu berikan di bawah. Terima kasih murid-murid. Semoga kita bertemu lagi dalam sesi pembelajaran yang akan datang. Bye-bye. Jutaan terima kasih saya ucapkan kepada Jabatan Pendidikan Negeri Melaka, Pejabat Pendidikan Daerah Alor Gajah, Guru-Guru Bahasa Melayu Negeri Melaka, Puan Zuraini binti Bakri, Pegawai SISC Plus PPD Alor Gajah, Tuan Haji Muhammad Izzuan bin Osman, Pegawai USTP PPD Alor Gajah, Puan Siti Hawa binti Yaakob, Guru Besar Sekolah Kebangsaan Kemuning dan semua yang telah menjayakan projek video Belajar Bahasa Melayu Negeri Melaka. Semoga kita sama-sama mendapat manfaat daripada video yang telah saya hasilkan ini. Terima kasih semua.